Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa beri semangat untuk akak, sentiasa sokong untuk Cengkeh Channel. Hari ini akak nak sambunglah kisah yang dikongsikan oleh Ita. Ingat lagi tak? Akak sebelum ni tak dapat nak clear, nak kongsikan dua-dua kisah kan? So hari ni akak nak sambung untuk kisah yang kedua mengenai pocong yang dikongsikan oleh Ita. Kalau korang sudi nak dengar, jom bersama dengan akak. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah kita sama-sama doakan kepada seluruh ahli keluarga kita, baik masa hidup maupun yang telah meninggal dunia, dan juga saudara kita yang berada di Palestin. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akak teruskan dengan kisah kedua, Ita bertemu dengan pocong. Kisah ni berlaku rentetan dari kisah yang pertama. Jadinya jarak masa kejadian tu lebih kurang beberapa minggu je selepas pengalaman Ita yang pertama sebelum ni. Kalau korang yang dah dengar untuk kisah pertama, korang mesti ingat kan, Ita dengan ibu Ita ni mengalami gangguan bunyi yang menakutkan macam bunyi pocong bergolek. Betul tak? Boleh ingat tak? Gangguan kedua ni lain pula ceritanya korang. Meh, akak ceritakan. Ita dia cuti semester lama. Jadinya dia memang akan ikut ibu dia pergi jaga kedai dekat pasar sepanjang tempoh cuti tu. Melainkan kalau Ita tu tak sihat ke ataupun Ita ada urusan penting ke, barulah dia tak ikut ibu dia pergi ke pasar. Setiap pagi mereka nak ke pasar tu, ayah Ita yang akan hantarkan mereka. Maklumlah, barang niaga nak kena angkut dengan kereta. Tapi ibu Ita ni dia tak ada lesen kereta. Bukan dia tak ada lesen kereta, malahan dia tak reti pun nak bawa kereta. Akak agak sedih jugalah bila akak tahu kenderaan yang mereka miliki masa tu tak ada rock tag. Tak sempurna pun macam kereta orang lain. Jadi faham-fahamlah, kalau kata tak ada rock tag, mereka ni kena hati-hati bila ada roadblock. Ya tak? Kalau kantoi tertangkap, banyak pula lah modal nak kena bayar saman. Mereka ni miskin tegang korang masa tu. Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Jadi agak sukarlah untuk mereka mendapatkan duit tau. Ada kereta yang sebenarnya tu pun dah bersyukur yang amat dah bagi mereka. Tambah-tambah pula ibu Ita yang hanya peniaga sayur-sayur kampung je. Kereta tu dia boleh naik, tapi kerusi belakang pun tak ada. Korang memang kosong je kerusi dia, memang tak ada. Kalau Ita naik, makanya Ita terpaksa bersila lah kalau dia duduk dekat belakang. Kat depan memang tak muat lah kan. Ayah Ita ni tak kerja. Tolong ibu Ita tu pun, ayah dia nakkan upah rokok, nakkan upah duit mengopi. Kalau tak dapat duit upah tu, makanya ibu Ita dimarah cukup-cukup. Tak kira lah depan pelanggan sekalipun, kalau tak bagi duit tu, kena marah. Sedih sangat akak bila akak nak teruskan cerita pakai pasal kisah hidup ibu Ita dengan Ita ni. Tak apalah. Ada ganjaran pahala dan bantuan Allah nanti untuk orang-orang yang sabar. Yakinlah, Allah uji pun sebab Allah sayang. Ibu Ita tu baik orangnya korang. Sikit mengeluh pun tak ada. Malahan selalu juga dia pesan pada anak-anak, kalau ibu dah tak ada, janganlah anak-anak ibu ni musuhi dengan ayah pula. Baik atau buruk,
seseorang kalau dia adalah ayah, dia tetap ayah kamu. Macam itulah pesan Ibu Ita kepada anak-anak dia. Jadinya satu hari tu, selepas gangguan pocong dekat rumah mereka, macam biasa jugalah, mereka ni rutin dia kan pergi pasar untuk cari rezeki. Tapi ada satu hari tu, masa on the way nak ke pasar, ayah Ita disempat perasan tau, ada roadblock dekat jambatan yang menghubungkan jalan utama mereka untuk pergi ke pasar besar tempat mereka berniaga. Ayah Ita pun dia tak ada rotek kan. Dia patah balik lah. Sebab dia risaukan kereta tu memang tak memenuhi syarat pun. Dah lah tak ada rotek, lepas tu lampu ada yang tak cukup. Macam tu, memang kesalahan dia banyak. Ayah Ita pun dia bawa lah kereta tu, dia pergi guna jalan alternatif. Yakni jalan kampung untuk pergi ke pasar. Adalah jalan kampung tapi dia kecil macam tu. Mujur juga ada jalan alternatif tu. Bolehlah juga mereka tu teruskan pergi ke pasar, ya tak? Kalau tak, ikat perut lah Ita dengan adik-beradik dia. Betul, memang dia orang ni selalu ikat perut. Akak memang kenal dengan Ita ni. Okey, jalan yang mereka perlu lalui dekat situ pula menyeramkan. Mereka perlu lalui satu lombong lama. Dekat lombong lama tu ada banyak bangunan perumahan yang usang dan menyeramkan. Orang kampung kata kan, dekat perumahan lama Lombong tu banyak hantu berkeliaran. Perumahan lama Lombong tu maksudnya perumahan yang dah ditinggalkan. Maksudnya tak ada siapa-siapa pun yang masih stay menetap dekat kawasan tersebut. Akak gambarkan macam itulah. Pernah tahu, pengawal keselamatan dekat kilang berdekatan dia bagi tahu dia selalu terserempak dengan pocong. Pernah juga Pakcik Gad tu, akak panggil Pakcik lah, terserempak dengan Kak Punti duk tengah bergayut dekat atas dahan pokok. Tak pastilah Kak Punti ke, Kak Lang ke, tapi yang penting kakak-kakak tu lah. Pakcik tu pernah aksiden tau, masa motor dia langgar pokok sebab ada pocong menumpang atas motor dia masa pakcik tu tengah ronda dengan motor. Kalau nak ronda jalan kaki, memang pakcik tu tak mampu sebab kilang tu memang sangat luas. Nantilah kalau Ita ada masa nanti, Ita akan try tanya dekat pakcik tu pengalaman dia. Bolehlah dia ceritakan dengan lebih banyak lagi pasal pengalaman dia jumpa hantu kat situ. Akak sambung kisah ni dulu bagi settle tau. Bukannya first time pun mereka, ayah si Ita ni dengan Ita dengan ibu Ita ni lalu dekat kawasan tu. Tapi itulah, hari tu mereka tak bernasib baik. Masa ayah Ita lalu dekat kampung, semuanya okey je. Keadaan memang agak sunyi lah sebab mereka lalu tu pun lebih kurang dalam pukul 5. Mereka biasa bergerak dari rumah 4.30. Dah pergi dekat roadblock tu dah patah balik lebih kurang pukul 5 pagi macam tu lah. Mereka dah lalu dekat kawasan kampung tu untuk patah balik. Jadinya agak lancar lah perjalanan mereka. Tapi bila mereka masuk je dekat kawasan Lombong lama tu, keadaan jadi agak menyeramkan. Sebab mula-mula mereka akan lalu dekat perumahan Lombong lama yang ditinggalkan tu. Keadaan masa tu sunyi sangat. Dengan lampu apa pun tak ada. Yang ada cuma lampu kereta mereka sahaja. Siapa-siapa yang pergi kat situ auto meremang lah, pendek kata. Sebab itulah dekat Lombong tu jarang sangat orang nak pergi memancing ke tengah-tengah malam. Memang jarang. Sebab kalau memancing dekat Lombong tu mesti ada je yang tertegur dengan benda-benda berhantu. Makanya kesunyian mereka tu hanya ditemani bunyi-bunyi yang juga menyeramkan tau. Mereka ada dengar bunyi katak tau. Tapi ayah Ita, dia tak tahu pun kawasan tu banyak katak. Kerak betul bunyi katak-katak tu. Ayah Ita, masa dia lalu dekat kampung sebelum tu, dia banyak bercakap. Tapi bila masuk kawasan perumahan yang usang lama tu, dia dengar pula bunyi katak gerek-gerek macam tu. Dia dah mula diam tau. Ita dia tahu sangatlah ayah dia tu jenis penakut.
Tapi kalau ajak bersembang, semua jenis hantu ayah dia kenal. Ibu Ita pula dia memang jenis yang tak banyak cakap. Tapi Ibu Ita ni dia tekumat kamit baca ayat-ayat suci Al-Quran yang mudah dihafal bila dia menaiki kereta. Kadang-kadang tu Ibu Ita ni dia akan berzikir, dan Ita ni memang faham lah kalau ibu tak tidur, ibu akan basahkan lidah dia dengan berzikir. Kalau ibu terlena, maknanya sebab ibu dah terlalu penat lah tu. Pagi tu ayah Ita dia bawa kereta slow je sebab jalan tak berapa elok. Jenis jalan yang tak bertah, dia berbonggol-bonggol dengan tanahnya yang tak selesa lah nak dilalui. Tanah merah macam tu memang berselut bagai. Kalau korang nak bayangkan, ibarat macam kita naik kuda, gudu-gadang. Masa mereka tengah lalu kawasan perumahan tersebut, Ita dia ada nampak satu susuk tubuh perempuan. Kecil je, tapi rambut perempuan tu panjang, berjurai. Perempuan tu duduk atas pokok. Buat apa kat atas pokok tu? Ita dia tak ingat pula pokok apa kan. Tapi Ita nampak masa ayah dia lalu dekat pokok tu, bila kereta dah ke depan melepasi pokok tu, Ita dia tolehlah ke belakang. Lega. Tak ada pun yang ikut kereta mereka masa Ita nampak perempuan tu. Ita dah tak nampak dah pokok tu bersama dengan perempuan tu ditinggalkan jauh. Ita dah tak nampak dah pokok tu walaupun mereka masih dalam jarak yang agak dekat dah. Sebab keadaan gelap sangat time tu. Apa pun lantak lah, kata Ita dalam hati. Dah memang kita ke tempat lepak dia. Memang ada lah dia kalau nak ada kan. Kalau tak ada tu kira bonus lah untuk Ita, sebab Ita mempunyai penglihatan yang peka pada perkara mistik. Malahan kebolehan Ita juga pernah diakui seorang guru sekolah dia. Bila salah seorang pelajar yang pernah hilang semasa mereka ni melakukan aktiviti ke air terjun berdekatan, Ita berjaya menemui pada pelajar yang hilang tu melalui penglihatan mistik dia tu. Sekarang mereka dah melepasi kawasan perumahan lama. Mereka bakal lalui kawasan Lombong Lama pula. Jalan dekat situ lagilah teruk lagi daripada kawasan perumahan tu. Kalau kereta jenis rendah yang lalu, silap-silap hari bulan boleh tersangkut dekat tengah jalan sebab tanah dia agak berlekuk macam tu. Masa mereka tengah lalu kawasan Lombong tu, tiba-tiba Ita ada nampak tahu sesuatu berpakaian serba putih berada dekat tepi jalan. Ita pun dia punyalah nak tahu apalah benda tu. Dia pun menumpuklah perhatian sepenuhnya dia ke arah lembaga yang dia nampak tu. Alangkah terkejutnya Ita bila apa yang dia nampak tu adalah pocong. Dia nampak satu susuk tubuh yang berbungkus dengan kain putih. Tapi peliklah korang, kalau cerita-cerita seram, pocong kan macam gula-gula. Yang dia tengok pun macam gula-gula juga. Tapi gula-gula yang hampir terkeluar dari kulit gula-gula. Maknanya pocong tu pakai baju tapi lupa nak zip dekat depan agaknya. Nampaklah isi tubuh dia yang berlumpur, nampak macam buruk kuning sangat tu. Memang nampak. Dengan bentuknya pula macam tu, dahlah berbungkus, berbunjut pula dekat kepala. Itu yang Ita sempat nampak lah. Sebab ayah dia pandu kan slow je bawa kereta masa tu. Jadi lampu belakang pun bukanlah terang sangat. Sekadar dia nampak-nampak macam tu je. Muka pocong tu Ita memang tak sempat nak tengok. Masa Ita nampak tu, ayah Ita tak nampak kot. Sebab tu ayah dia diam je masa tu. Kalau tak, dah masuk semak dah kereta mereka time tu rasanya. Ita dia tak buka lah mulut. Dia tak adalah nak mengadu sebab dia tak nak buat ayah dia tu naik angin. Ayah Ita ni jenis cepat naik angin tau orangnya. Ita dia diam je sampailah dekat tengah-tengah laluan Lombong tu. Tiba-tiba kereta ayah dia ni berhenti mengejut. Tak adalah terkejut sangat korang, tapi ayah Ita ni dia pandu kereta pun slow je kan. Tapi tersentak jugalah mereka tu, termasuklah ibu Ita yang tengah lena tidur masa tu. Ayah Ita kata,
kita patah balik. Hari ni tak payah buka kedai. Marahlah Ibu Ita bila ayah Ita cakap macam tu. Kalau tak buka kedai, kita nak makan apa? Minyak kereta nak kena isi. Ni barang-barang ni, sayur-sayur semua ni, nak buat apa? Bisinglah Ibu Ita masa mereka berada dalam betul-betul sunyi pada pagi tu. Peliknya, ayah Ita tak berbahas pula dengan letiran Ibu Ita tu. Walhal ayah Ita ni biasanya lah kan, dia akan sambung dah perbualan tu dengan bergaduh mulut. Pok-pek, mu balas, aku balas. Tapi kadang-kadang Ibu Ita ni mengalah juga. Rupanya ayah Ita dah tak boleh nak memandu orang. Lutut ayah Ita tu dah ketak-ketak macam tu. Tak tahulah apa yang dah berlaku dekat ayah Ita pada masa tu. Disebabkan mereka tak ada pendapatan lain selain berniaga, ayah Ita diteruskan juga memandu. Tapi Ita perasan kereta masa ayah dia bawa tu, ayah dia drive tu dah tak terkawal dah sikit. Ayah ni dah nampak ke pocong tu tadi? Bisik hati Ita. Baru je Ita tu tengah berbisik dengan diri dia sendiri, tiba-tiba ada bunyi dentuman dekat atas bumbung kereta. Tum! Kuat sangat. Ayah Ita, dia lajukan pemanduan dia. Gudu-gadang lah kereta dia masa tu. Tapi bunyi dentuman tu makin lama makin kerap. Makin lama makin kerap. Tum kat situ. Ita dia cuba nak intai dari dalam, tapi ayah larang. Ayah tak bagi buka tingkap pintu kereta. Ayah kata, jangan tanya apa-apa lagi. Jangan tanya, diam. Memanglah Ita ni dia tak nak tanya pun. Tak pasal-pasal kalau dia tanya dia kena marah pula nanti kat situ. Masa Ita dia jenguk dekat cermin kereta, Ita perasan tau, ada juraian kain putih dekat atas bumbung, betul-betul dekat tingkap Ibu Ita duduk masa tu. Kain tu berwarna putih tapi tak jelas lah sebab lampu kereta suluh kat depan, bukannya dekat atas kan. Ita dia boleh pula tanya ayah dia. Walhal sebelum tu elok je dia tak berani nak bertanya. Ita dia tanyalah, ayah, kain apa yang berjuntai dekat tingkap ibu tu ayah? Tapi ayah Ita diam, tak jawab apa pun. Muka ayah Ita macam nak marah pun ada masa tu. Ita sendiri yang jawab, guni kot tersangkut kan ayah? Macam tu. Ayah Ita tetap diam je. Saat yang paling menakutkan bagi mereka ni, tiba-tiba je kereta ayah Ita brek lagi. Ita dah rasa seram sangat sebab mereka sedang berhadapan dengan musuh yang mereka tak pasti apa bentuknya tu. Memanglah Ita ni dia nampak pocong tadi kan, tapi dia tak pastilah yang hentam kereta dia tu dari atas pocong ke apa ke. Kat situ kan orang kampung selalu cakap banyak hantu berkeliaran kat situ. Jadi Ita dia terkejut lah masa ayah dia brek sekali lagi. Rupanya ada manusia berbungkus melompat dekat depan kereta korang. Melompat macam dalam cerita seram tu, sama, Ita cakap sama. Tapi pocong tu dia lompat, dia berhenti, lepas tu dia diam. Dia lompat, dia berhenti, dia diam. Macam tu. Ayah Ita dia dah tak mampu dah nak tekan pedal minyak masa tu. Dan ayah Ita dia terlangkupkan muka dia pada steering kereta. Sementara Ita pula dia macam terpukau tau. Tengok je dekat pocong tu. Macam mana rupa pocong tu? Kenapa pocong? Macam tu. Banyaklah soalan dia kan. Lepas tu Ita dia terfikir tau, pocong tu macam sengaja nak takutkan mereka punya. Nak lompat je lah cepat. Ni kan tidak. Lompat, diam. Kebetulan Ibu Ita dia tak nampak lagi pocong tu. Ita dia harap sangat ibu dia tak tersedar dari tidur. Penat sangat lah tu. Terjaga tadi kejap je. Marah dekat ayah, popek. Lepas tu dia tidur balik semula. Dalam Ita galit dengan loncatan pocong tu, tiba-tiba pocong tu dia toleh ke arah Ita tau. Dah ada berhenti kan nak teruskan perjalanan. Rupanya dia pandang Ita, apa lagi, menjeritlah si Ita macam nampak hantu. Dah memang hantu pun. Masa Ita menjerit tu lah ibu dia tersedar. Yang ni lagi kesian rasanya. Sedar-sedar je dari lena, terus je nampak pocong. Takkan lagi terkejut jadinya. Ibu Ita ni pun, dia pun ikutlah join menjerit sebab dia pun terkejut kan. Jeritan si Ita tu pun dia terkejut dengan pocong depan dia tu pun duk tunjuk muka kan.
Sementara pocong tu dia tak nak berganjak. Dah ditunjuk muka, dia tak nak berganjak, pandang macam tu je dekat depan kereta kan. Jadi Ibu Ita pun dia dah mula rasa cemas lah. Nak buat apa ni? Nak buat apa ni kan? Tangan dia tiba-tiba dia meraba. Cadangnya dia nak rabakan suami dia. Abang macam mana? Abang macam mana? Tapi dia tersalah raba. Dia pergi raba horn kereta. Kereta tu memanglah kalau kita tengok nampak buruk amat. Bodinya tu memang buruk sangat. Tapi bunyi horn keretanya tu kalahkan bunyi horn lori dia punya kuatnya tau. Pocong tu tiba-tiba hilang. Bila dah di-horn kan tak sengaja tu. Tak ada dah kat situ. Ibu Ita dia pun desaklah ayah Ita tu pandukan kereta cepat-cepatlah tinggalkan tempat kawasan tu. Nasib baik jugalah untuk mereka sebab enjin kereta tak mati masa tu. Lepas tu ayah Ita ni dia tekan pedal minyak terus kereta tu jalan ke depan. Lepas tu sambil tu Ibu Ita terkumat kamik dia baca surah-surah pendek macam Al-Ikhlas, 3 Qul, Ayatul Kursi. Dia baca sepanjang perjalanan, dia istighfar, zikir semua sehinggalah mereka sampai ke pasar. Lega, akak pun rasa lega. Bila mereka sampai ke pasar, masa tu dia dah agak lewat sikit lah, dekat-dekat pukul 7 macam tu mereka sampai kesian kan. Bujur jugalah. Mereka sempat solat subuh dekat surau yang ada kat pasar tu. Alhamdulillah. Masa dekat pasar, ayah Ita dia pun ceritakanlah kejadian tu pada kawan-kawan lepak dia. Ayah Ita kata, masa dia terdiam, terketar tangan dan dia brek kereta yang mula-mula tu, dia dah nampak dah pocong tu 2 kali sebelum dia nak brek kereta tu. Ayah Ita dia nampak kat tepi jalan. Mula-mula ayah Ita nampak sekali je pocong tu. Ayah Ita dia abaikanlah sebab dia tak nak peningkan kepala dia nanti. Kalau Ibu Ita ni ataupun Ita ni menjerit pula nanti rimas dia kan. Ayah Ita kata lantak lah, bukan nampak muka pun, anggap je lah salah pandang kot. Macam tu dia buat ignore je lah macam tu. Tapi bila kali kedua ayah Ita ni still juga nampak pocong tu kat tepi jalan juga, barulah ayah Ita ni dia dah rasa dah sebab tak kena. Kaki dia, tangan dia dah mula seketak-ketak macam tu. Kali pertama dan kali kedua dia nampak memang pocong tu tak menghadap ke depan. Tak nampak muka. Maksudnya kalau kereta dia macam ni, kalau kereta dia selajur macam ni, pocong tu pun selajur macam tu. Jadi tak nampak muka dia. Tapi dalam rasa takut tu, ayah Ita dia teruskan juga pandu kereta sampailah dia nampak pocong yang sama dekat tepi jalan, tapi kali ni pocong tu berada menghadap muka. Dia hadapkan muka pada ayah Ita. Tu sebablah ayah Ita brek mengejut. Dan ayah Ita cakap nak patah balik sebab ayah Ita tahu kalau dia pandu juga kereta tu, dia akan nampak pocong yang sama juga. 3 kali kot dia nampak makhluk berbungkus tu. Walhal kereta bukannya mengundur tapi bergerak ke depan. Tapi itulah benda yang sama dia nampak. Tapi Ibu Ita ni dia marah. Dia soalkan macam-macam. Itu lagi merimaskan ayah Ita. Alah, kalau mereka patah balik pun kalau nak jumpa juga. Mereka dah berada dekat tengah-tengah laluan dekat Lombong tu. Apa yang patut ayah Ita buat? Ingat senang ke nak pusingkan kereta, nak patah balik? Jalan tu muat-muat untuk sebiji kereta je. Tu pun boleh selisih dengan sebiji motor je. Itu pun nak kena himpit sampai ke Semak juga. Jadi ayah Ita dia tak ada pilihan walaupun dia minta nak patah balik tadi kan. Tu sebablah masa Ibu Ita gesakan dia, cepat pandu, cepat bawa kereta tu, cepat apa semua kan. Ayah Ita dia terus dia tekan pedal minyak. Mujurlah pocong tu tak tumpang duduk sekali dengan Ita dekat belakang. Nak ke pocong tu duduk bersila dengan Ita kat belakang? Memang tak nak lah. Aja melawak dak Ita ni. Okey. Masa Ita tanya pasal kain berjuntai tu, ingat tak? Memang ayah Ita dapat rasakan itu kain putih pocong yang mula-mula dia nampak. Ayah Ita dia tak jawablah soalan Ita. Kalau jawab lagi panjang cerita pulanya nanti. Akhir sekali masa tinggalkan tempat tu, Ibu Ita sebenarnya dia nampak pocong tu dekat belakang, seolah-olah seseorang yang ditinggalkan.
Semakin menjauh kereta, semakin menjauhlah mereka tinggalkan pocong tu. Pocong tu tak ikut mereka lah maknanya. Dan itu jugalah yang Ita nampak masa tu. Mereka tinggalkan pocong tu yang akhirnya pocong tu lenyap dalam keadaan kelam pagi tu. Legalah mereka bila pocong tu tak kacau sampai mereka keluar dari kawasan tersebut. Sebab kawasan tu memang keras korang. Banyak kematian yang berlaku dekat situ. Antaranya, ada sebuah keluarga ni miskin. Keluarga ni dia pergi mandi dekat tebing Lombong tu. Dikatakan masa tu 2 orang lah ahli keluarga tu dia disedut oleh pusaran air. Sehingga kan 2 ahli keluarga tu meninggal dunia dekat tempat kejadian. Memang sedih lah. Masa tu memang kejadian yang menyedihkan, memang tak boleh nak dilupakan. Operasi mencari masa kejadian tu menemui kedua-dua mangsa bukan terapung tau. Tapi terlekat dalam selut tebal dekat bahagian dasar. Dasar dia bukan berada di tengah lombong tapi di tepi lombong. Ada yang mengatakan kejadian tu ada kaitan dengan hantu air. Korang kalau pergi jejak kaki pada dasar lombong tu, air dia cantik, air dia bersih. Korang takkan kata, boleh ke ada selut kat sini macam tu. Sebab bukan keluarga tu je yang mandi dekat situ. Bahkan keluarga Ita juga pernah mandi kat situ banyak kali. Mereka kadang-kadang tak ada air. Jadi bila tak ada air, mereka akan gunakan lombong tu untuk pergi mandi. Macam tu lah. Masa kawan-kawan ayah Ita dengar cerita dari ayah Ita dengan Ita sendiri masa tu, salah seorang daripada kawan ayah Ita tanya, kenapa tak laungkan azan atau baca apa-apa yang patut dekat situ? Syaitan iblis ni tak suka dengan bacaan ayat suci Allah ni. Lagi-lagi kalau azan, memang takutlah syaitan iblis tu. Ayah Ita jawab, tak terfikir langsung aku masa tu. Tapi itulah, bini aku dah baca, dah kira okey lah kan. Mungkin sebab tu lah lepas dia tersedar dari tidur, aku rasalah kan sebab tu lah kot pocong tu dah tak ikut kami kot. Sampailah betul-betul kami boleh keluar dari kawasan Lombong Lama tu. Sebab lepas tu dia lah yang umat kami bacakan sesuatu. Dia memang suka berzikir sepanjang aku bawa kereta. Macam tu lah lebih kurang dia jawab. Aku pun memang silap lah masa tu. Langsung tak ingat nak azan ke, nak baca ayat kursi ke. Tapi lepas ni aku beringat lah. Lepas tu kawan dia pun jawab lah. Sebab itulah ayat-ayat Al-Quran ni kita kena lazimi bacaannya setiap masa. Bukan je masa kita susah je. Sebab kalau kita amalkan, tentulah engkau tu dah terus boleh baca time tu juga. Tak payah nak tunggu remind dalam kepala engkau, nak baca apa. Sebab engkau dah lazimi ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah. Kan orang tua selalu berpesan, ingat Allah, jangan waktu susah je. Waktu senang pun kena ingat Allah. Sama-samalah kita ambil pengajaran dari pengalaman ni. InsyaAllah syaitan iblis ni tak berani nak ganggu kita. Lain kali kalau jumpa lagi, launglah azan. Bertempiaranlah pocong tu lari. Sekian saja untuk perkongsian dari Ita pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai toladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Sebarang kekilafan, akak mohon maaf. Dan jutaan terima kasih kerana korang sudi dengar dari awal sehingga akhir. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe dan kongsi cerita. Bye korang. Assalamualaikum. Bye.